satu lagi kisah ingin saya sempurnakan. Mohon maaf ya, kisah Syahidah tu akan saya simpan dahulu. Yang ini kiriman daripada mana ni? Ini daripada Encik Syarif. Kata Encik Syarif, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi satu peristiwa yang saya alami. Waktu tu saya sedang memandu teksi sebagai pemandu sambilan lah. Jadi saya memandu pada waktu malam. Saya cover pemandu sepenuh masa ni yang bercuti selama 5 hari. Jadi ada 2 pemandu sambilan. Satu pemandu sambilan waktu petang, pagi sampai petang. Saya pula petang sampai malam. Dan peristiwa yang tak dapat saya lupakan ni, begini kisahnya. Apabila saya mengambil teksi daripada pemandu tersebut yang telah pun menyerahkan teksi kepada saya, saya mengambil teksi tu waktu tu agak lewat sedikit lah, sekitar jam 8 lebih malam. Dan teksi ni diletakkan di tempat letak kereta terbuka di kawasan Yishun. Kami berdua tinggal di Yishun. Dan teman pemandu yang pertama yang memandu pada waktu pagi ini minta izin dengan saya, sebabnya dia nak ambil isteri lah dari tempat tugas dan akan datang agak lewat sedikit. Dan saya pun kata okey lah. Dia datang dalam 8 lebih malam dan saya pun tunggulah. Bila saya menghampiri teksinya, dia pun keluar, sedang berjalan menuju ke arah saya dan sedang menyerahkan kunci teksi kepada saya, dan dia ucapkan terima kasih pada saya. Kemudian bila dia jalan, dia balik ni seorang diri, tengah berjalan ni, dan saya tengok kenapa pula isteri dia masih dalam teksi ni. Saya cakap dengan dia, Den, dia berhenti, dia pusing. Ada apa? Tu bini kau dalam teksi tak nak keluar. Bini aku dah balik lah, aku dah hantar tadi. Habis tu siapa belakang? Mana dia? Siapa apa? Tak ada apa-apa. Si Din tu jalan. Kata Encik Syarif, saya masih berdiri dan tak gerak-gerak, sedang memerhatikan dekat bahagian belakang teksi. Saya begitu yakin KC, yang saya nampak ada perempuan duduk di bahagian belakang teksi. Apalah nasib aku malam ni, kata saya dalam hati. Berjalan sampai depan teksi, saya pun berdiri. Saya membaca Al-Fatihah, membaca surah Qul Huwallahu Ahad sebanyak 3 kali. Dan saya kata, Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku mencari rezeki yang halal, amin. Buka pintu teksi, masuk, dan saya baca doa menaiki kenderaan. Alhamdulillah malam tu tidak ada apa-apa gangguan lah. Cuma penampakan tu, saya garanti dan yakin yang saya pernah nampak ada perempuan duduk di bahagian belakang. Mati-mati pada waktu tu saya ingatkan isteri kepada pemandu satu lagi inilah, sebab katanya dia nak ambil isteri dahulu. Itulah kisah pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik saudara, kisah selanjutnya ini tentang pengalaman yang ingin disampaikan dalam rancangan MG12. Ini kisah saya dah, sebabnya ada bab-bab yang saya tak boleh bacakan lah, sensitif sedikit lah. Baik, kita kembali kepada kisah Syahidah yang ketengahkan bersama dengan pasangan beliau pernah mengikuti rombongan paranormal di Singapura ini. Tak nak beritahu nama kumpulannya lah ya. Katanya bila kami ikut ni atas rekomendasi oleh seorang teman. Saya dengan suami dengan teman saya ni memang suka adventure pada waktu malam, tapi taklah adventure sampaikan kita memanggil ataupun kunjungi tempat-tempat yang betul-betul kronik, kata beliau. Setakat dalam kereta pusing-pusing lah dekat kawasan jalan-jalan yang sunyi, seperti kita gunakan laluan dekat Lim Chukang, kemudian kita masuk menggunakan laluan dekat Neo Tiew, dan kita keluar dekat kawasan Kranji, pusing-pusing dekat situ-situ jugalah KC. Namun nak keluar dari kenderaan dengan torchlight jalan untuk merakamkan, tidaklah, itu bukan yang kami inginkan lah. Tapi pada satu hari teman saya tanya, kau nak tak ikut satu paranormal team? Tak nak lah. Jadi teman saya kata, tak adalah, ini try je lah untuk pengalaman. Tak apalah, ikut je lah. Dan akhirnya kita pergilah ya. Setelah teman ajak beberapa kali pelawar, kita buat keputusan pergi. Dan kita berjumpa di satu tempat, naik bas yang dipandu oleh seorang teman, bas kecil, iaitu bas panjang 14 seater. Dan dalam perjalanan masing-masing ni ada sedang bercakap antara satu sama lain, dan masing-masing juga ada alat-alat yang dibawa bersama. Dipendekkan cerita ya, saya tak perlu beritahu yang lain lah mungkin nanti tahu pula kumpulan mana kan. Jadi dipendekkan cerita, bila sampai di tempat yang dimaksudkan, kami terpaksa berjalan kaki masuk ke dalam sedikit.
Pendengar ya, bila berjalan, rupa-rupanya mereka membawa kami ke kawasan tapak tanah perkuburan yang dah lama terbengkalai. Saya tanya suami, bang, sini ada kubur rupanya bang. Suami giling kepala, suruh diam. Kita ikut jalan. Sampai dekat hujung kubur tu, Casey, mereka mula pasang kamera, letak lampu kecil. Dan dekat situ juga ada satu buai-buai ataupun swing di hujung destinasi tanah perkuburan. Bila sampai dekat swing tu, buai-buai tu ataupun buaian itu diikat pada sebatang pohon. Dan saya tengok dekat swing tu, sekeliling swing tersebut talinya dililit dengan bunga-bunga putih dan bunga-bunga lain. Salah seorang dari mereka tampil ke hadapan dan mula keluarkan perkakas lain pula. Kalau tadi kamera, lampu, mikrofon, kali ini dia keluarkan benda lain. Dia keluarkan tempat bara, kemenyan, keris dan ada lagi. Telur sebiji diambil. Telur tu diambil, dibaca pada telur, kemudian diasap atas kemenyan. Telur tu diambil, dipecahkan, pap, jatuh ke atas tanah. Dan dia adalah baca sesuatu yang saya tolong Casey, bila saya kongsi dengan Casey, jangan bacakan mantra ini. Yang saya ingat hanya beberapa bahagian depan saja. Sebab kalau Casey bacakan, takut-takut yang empunya diri mendengar. Saya bukan nak mengaibkan mereka, bukan, hanya kongsi pengalaman saya. Casey, dekat yang kami duduk, buaian tu langsung tidak ada angin. Buaian tu memang langsung tidak bergerak. Setelah telur tu dipecahkan dan benda-benda lain dilakukan, ramai-ramai semua pergi jauh daripada tempat tu. Dan yang cameraman ni layout the cable lah. Dia tarik kabel perlahan-lahan, dia lepas sampai hujung. Ada monitor screen. Mereka duduk dan mereka saksikan. Casey nak tahu, buai swing yang ada tergantung dekat pokok mula bergerak sedikit ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Sedikit dia bukan gerak laju, sikit boleh nampak Casey. Tapi dalam hati saya, ini mesti angin tiup. Sebab cara benda tu bergerak macam angin tiup. Yang paling memeranjatkan, depan mata saya nampak sekali. Swing tu bergerak ke depan. Cara dia bergerak ke depan tu macam ada orang tolak tinggi dengan tangan, lepas zoom jatuh. Itu yang buat saya terperanjat, dan itu buat saya percaya yang benda tu dah pun datang. Pendengar Ria 897, Casey nak tahu tak? Kan ada kabel dipasang pada kamera. Kabel tu selari terus berada di CCTV monitor. CCTV monitor tu ditarik sampaikan terjatuh daripada stand. Keadaan dapat rasakan agak tegang. Orang yang memuja benda tu untuk datang dengan ramai-ramai semua kembali ke tempat itu dan mula pack barang-barang. Sebab dah dapat video footage yang diinginkan, buaian tu bergerak. Kemudian salah seorang tanya pada saya, macam mana pengalaman? Bagus. Bukan senang Bukan setiap kali kita datang boleh dapat. Tidak. Nasib kau baik. Mungkin dia suka kau kot. Saya dengar pun dalam hati tak kelakar suka aku Saya hanya senyum. Dan itulah kali terakhir saya akan ikut kumpulan paranormal. Sebabnya kalau dia puja betul-betul, benda tu datang dan tak nak balik, macam mana Casey? Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, ini kisah daripada keluarga. Kiriman ini adalah kiriman dari seorang isteri. Sebenarnya yang terkena gangguan ini, yang nampak kehadiran wanita yang tidak berwajah dalam rumah yang mereka baru pindah ni, adalah anak perempuan yang berusia 10 tahun. Begini kisah yang dikirimkan oleh Era
nama samaran yang digunakan dalam pengalaman ini. Terutama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada Misteri Jam 12. Sudah sampai rancangan ini ke Malaysia. Saya adalah antara peminat yang suka mendengar kisah-kisah misteri. Walaupun saya tahu kebanyakan kisah direka dibuat-buat, tapi ada juga kisah pengalaman yang benar-benar berlaku. Pengalaman saya ini adalah satu perkara yang tak dapat saya lupakan dan terpulang kepada anda pendengar radio Misteri Jam 12 untuk percaya ataupun tidak. Pada waktu itu, saya ingat tahun yang mana kisah ini berlaku pada tahun 2005 Casey. Saya dengan keluarga ni baru sahaja berpindah ke rumah ini. Katanya Era dalam rancangan MJ12. Ini adalah sebuah rumah teres 2 tingkat. Rumahnya agak besar sedikit. Sebelum ini saya, suami dan anak-anak, iaitu 2 orang anak, duduk di rumah ibu mertua saya, sementara mendapatkan rumah kami sendiri. Jadi bila rumah lama kami jual, kami duduk rumah ibu mertua. Kemudian inilah rumah yang kedua. Dalam rumah tu setelah kami berpindah, rasa bahagia sangat. Yalah, siapa yang tak suka tinggal rumah sendiri, boleh buat hal sendiri, tak perlulah kita terlampau mengawasi sangat pergerakan bila duduk rumah orang. Kata Era, gangguan mula berlaku apabila anak saya ni malam-malam hari bila dia tidur, dia akan terpekik-pekik. Pada mulanya hanya ingatkan dia mimpi-mimpi ngeri sahaja. Jadi setelah kejadian ini berlaku beberapa kali, saya pun cakap dengan anak saya 10 tahun ni tidur dengan kakak dia lah. Kakak ni anak sulung saya, kata Era, berusia 13 tahun. Jadi kedua-duanya sebenarnya ada bilik yang berasingan. Dan kakak dia pun tak suka tidur dengan adiknya sangat. Tapi oleh kerana adik ni sering kali mengigau pada waktu malam, terpekik-pekik, kakaknya tidak ada pilihan tidur dengan adik. Malah Casey, bila anak saya tidur dengan kakaknya, tidak ada lagi gangguan terpekik-pekik mimpi yang seram-seram. Jadi sementara itu saya kata, kakak biar adik tidur dengan kakak. Nanti tengoklah, kalau adik dah reda sedikit, dah semakin baik, adik balik ya. Jadi anak gadis saya yang sulung ni kata okeylah. Pendengar Ria 897. Sampaikan pada suatu malam, anak saya yang berusia 13 tahun memberitahu, semalam malam ketika dia terbangun, pada waktu malam dia tak tahu jam berapa, biliknya gelap, pintu biliknya tidak tertutup habis, rapat sedikit saja. Sebab dia tak suka tutup pintu penuh. Jadi bila pintu bilik anak saya ditutup rapat, adiknya ni baring dekat katil sebelah, kakaknya sedang tidur, terbangun pada waktu malam. Dia katanya semalam dia terperasan dekat pintu bilik ada orang jenguk dari luar ke dalam bilik. Kemudian saya kata, Shima mengigau tak? Mimpi Katanya tak mimpi. Tapi katanya Mama, Shima takut. Kenapa Shima? Orang yang jenguk masuk bilik tu tak ada muka. Saya pun rasa meremang bila anak ceritakan dalam rumah kami. Saya hanya dapat katakan, dahlah, jangan fikir bukan-bukan. Nanti tidur malam, baca doa, ya? InsyaAllah tak ada apa-apa. Selepas aduan yang pertama oleh anak sulung saya ni, tak ada lagi aduan yang lain untuk lebih kurang seminggu. Casey, selepas minggu anak saya mengadu, saya pula terkena Casey. Bayangkan pendengar dia. Tengah tidur beranak saya 2 orang dalam bilik yang sama. Saya dengan suami dalam bilik tengah tidur. Saya dengar bunyi orang menangis dalam rumah. Siapa pula menangis ni? Shima ke Sheila? Anak saya lah. Sheila adalah anak saya yang bongsu. Shima adalah kakaknya. Jadi saya rasa dalam hati ni kakak ke adik yang menangis malam-malam? Mesti adik ni menangis, mengigau lagi ni. Saya pun bangun dan tangisan tu berhenti Casey.
berhenti seketika. Saya keluar dari bilik, pergi ke bilik anak saya, tolak pintu, tengok dua-dua sedang tidur nyenyak. Kemudian tergerak hati untuk saya berjalan menjenguk dekat ruang tamu daripada lantai tingkat 2 lah, daripada tingkat 2 rumah saya. Jalan menuju ke arah tangga nak turun bawah ni, saya berdiri dekat hujung koridor di tingkat 2 rumah saya, menjenguk dekat ruang tamu bahagian bawah. Saya nampak sofa rumah, nampak TV, dan Casey di sebalik langsir pintu utama masuk ke dalam rumah. Katanya Era dalam rancangan MG12 mendengar Ria 897. Era kata, saya nampak di sebalik langsir macam ada orang sedang sembunyi. Dan saya nampak Casey ada perempuan sedang berdiri tapi tak nampak wajahnya Casey. Saya baru teringat kata anak sulung saya tentang penampakan wanita yang tidak berwajah. Bayangkan mula-mula anak perempuan saya yang bongsu kena, anak sulung saya kena, suami belum lagi. Agak lama Casey, agak lama. Setelah saya nampak pertama kali, lebih kurang nak dekat seminggu lebih, hampir 2 minggu, tidak ada gangguan. Tapi cuma setiap kali duduk dalam rumah seorang diri akan rasa meremang bulu rumah. Kalau anak-anak keluar ke sekolah, suami ke tempat tugas, saya ni duduk rumah, suri rumah sepenuh masa, petang-petang hari. Kadang-kadang rasa macam ada sesuatu tak kena dengan rumah yang kami tinggal. Setelah hampir 2 minggu benda tu tidak kelihatan, suami saya ketika tengah tidur malam, saya tengah tidur nyenyak, anak-anak tengah tidur nyenyak, saya terkejut apabila suami, Astagfirullahalazim, ya Allah. Suami saya terpekik. Saya ni light sleeper. Bila suami saya terpekik macam tu, saya terbangun dan terperanjat. Ketika saya sedar dari tidur saya, suami saya sedang Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la na'um. Suami saya sedang membaca surah Ayatul Kursi. Saya sampai takut Casey. Saya tengok, bang, kenapa bang? Abang. Pendengar Ria 897, anda bayangkan, sejurus lepas suami habis saja baca Ayatul Kursi, anak sulung saya lari masuk bilik. Mama, Sheila. Saya, suami dengan Shimah anak saya masuk ke dalam bilik anak saya ni. Tengok Sheila ni sedang duduk dekat katil, duduk bersila Casey. Tangan kiri dan kanan dalam keadaan duduk bersila, kiri dan kanan ni diletakkan di atas lututnya, dan berkepak dia buat ni macam orang sedang bertapa. Kemudian matanya nampak bahagian putih saja. Sheila, anak mama. Sheila buat apa tu Sheila? Kau datang sini. Ini rumahku. Sheila, abang. Bang, tengok bang, Sheila bang. Sheila, jangan buat macam ni Sheila. Ikut ayah baca Sheila. Sheila, Astaghfirullahalazim. Sheila. Ini rumahku. Casey, anak perempuan saya yang bongsu, terus terpekik dan pingsan di atas katil. Bangun, tercungap-cungap, menangis, tak tahu Casey apa yang berlaku. Saya dengan suami dah tak tahu nak buat apa. Buntu pada malam tu, kami anak beranak tidur sebilik, lampu dibuka, pintu tutup.
Anak tidur atas katil, suami saya tidur depan pintu bilik sebab takut anak-anak bangun keluar bilik waktu malam. Kita pun tak tahu apa akan berlaku. Anak-anak tidur sekatil rapat-rapat, suami saya tidur. Saya ingat lagi kata Era, tidur depan pintu bilik ditutup. Pendengar dia, kata Era, dipindikkan cerita, gangguan macam-macam berlaku dalam rumah tu. Anak-anak pun takut, saya pun takut, dan suami dengan saya berusaha untuk dapatkan bantuan daripada seorang pakar perubatan. Datang ke rumah, katanya ada sesuatu ni dalam rumah. Jadi kita cari macam-macam benda kita cari. Nanti kadang-kadang anak saya pada waktu malam akan kena ganggu. Dia akan dalam keadaan kerasukan, hanya untuk dalam lebih kurang 20 minit, setengah jam, nanti pingsan balik. Nanti besok datang lagi. Dan saya terpaksa pindahkan anak saya 2 orang ni, letak rumah mak. Sementara kita cari apa yang dalam rumah ni katanya. Sampaikan pada suatu hari, setelah hampir beberapa bulan ni, kita cuba berusaha. Kisi bayangkan saya dengan anak nampak perempuan. Perempuan ni pakai baju ala-ala kain yang dibungkus warna putih dengan selendang tapi tidak berwajah. Kesi nak tahu tak? Pada suatu hari, apabila saya sedang kemas storeroom, bilik simpan barang, anak saya masih berada di rumah. Mak tengah kemas-kemas. Dalam storeroom, atas bahagian siling rumah tu ada penutup papan yang saya tak pernah pun perasan benda tu dekat atas. Sampaikan saya ni sebenarnya nak angkat barang tu tertolak papan tu ternganga, terbuka. Ada satu barang jatuh dari atas ke bawah, Kesi. Kesi nak tahu tak? Berhabuk sangat. Sampaikan mata saya masuk abuk, saya terbatuk-batuk. Saya panggil suami. Abang. Suami datang. Bang, apa tu bang? Saya tak nampak. Mata saya berabuk. Saya pergi dapur, ambil air cuci muka, hilangkan habuk yang masuk mata. Pergi. Bang, tadi apa tu bang? Jatuh dari atas tu. Suami angkat. Tak tahu sayang, ni baju siapa ni sayang? Warna putih ni. Kesi, rupa-rupanya ada baju seseorang, tak tahu baju milik siapa, yang diletakkan dekat atas siling dalam bilik store, terjatuh depan suami. Suami boleh angkat tunjuk saya. Dan baju ni sama baju dengan perempuan yang anak dengan saya nampak, Kesi. Kita terus panggil pakar. Pakar datang. Inilah benda yang kita nak cari. Baju tu dibuang oleh pakar tersebut dengan cara-cara yang dijalankan oleh pakar. Ya Allah, Kesi, bila saya tengok saja baju tu, meremang bulu rumah saya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kesi. Sini kiriman yang saya terima datangnya daripada Iswandi, kata Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya pernah ternampak di belakang blok rumah saya ada sebatang pohon ni dililit dengan tali warna merah. Dan pada mulanya saya ingatkan mungkin ada orang lah gantung sesuatu sebelum ni, ataupun ada majlis persandingan yang mereka gunakan tali merah tu untuk ikat kemah ke, saya tak tahu. Tapi saya nampak tali tu warna merah dililit. Jadi saya terperasan juga dekat belakang pokok yang ada tali merah yang dililit tu, saya ternampak macam ada paku yang terpacak. Jadi saya pun rasa curiga. Saya menghampiri lah pokok yang saya ternampak ada tali merah ni. Terperanjat saya apabila saya nampak dekat belakang pohon tu bukan satu, malah ada beberapa paku yang telah pun diketuk pada pokok tersebut. Jadi sekarang ni soalan saya, tali tu warna merah tu, adakah tali ni ada kena mengena dengan paku yang tercocok yang diketuk di belakang pokok ataupun tidak? Dan kenapa banyak sangat paku yang ada dekat bahagian belakang pokok? Dan
terperanjat, lebih terperanjat saya apabila saya nak ke belakang ni, takut tersalah langkah. Sebab bila dah ternampak paku dengan tali warna merah tu meliliti pokok tersebut, saya rasa macam ada benda yang tak kena meremang bulu rumah saya. Saya ke belakang dan jalan perlahan-lahan, takut tersalah langkah. Dan sambil tu saya terpandang bahagian bawah pokok. Saya ternampak dekat bahagian bawah pokok ada macam voodoo doll, anak patung ni yang digunakan dalam kerja-kerja sihir, Kisi. Anak patung ni pula kecil sangat-sangat. Dia setengah telapak tangan saya. Dan anak patung ni terselindung dengan rumput-rumput yang ada dekat bawah, bahagian bawah pokok. Jadi bila saya ternampak anak patung tu di bahagian bawah pokok, dan ada juga beberapa jarum peniti yang dipacakkan. Yang paling menakutkan, saya tak nampak wajah tu wajah siapa, lelaki ke perempuan, tapi saya rasa anak patung tu tengah tiarap. Dan di wajah kepala anak patung tu, bahagian memandang ke arah rumput tu, macam ada gambar pasport seseorang yang dilekapkan pada anak patung dan dicucuk dengan peniti. Ya Allah, Kisi, saya berdoa lah, kalaulah mungkin itu adalah satu sihir untuk dikenakan pada punya diri pada gambar tersebut. Pada waktu itu saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, semoga sihir ini tidak terlaksana. Kalau terkena, gugurkanlah dia. Sebab memang tak baik kalau kita nak menyakiti orang dengan perbuatan benda-benda halus ni. Saya langsung tak nak sentuh, takut salah sentuh saya pula yang terkena gangguan. Itu saja, Kisi, mohon maaf. Kisah saya bukanlah tentang nampak hantu, tetapi nampak sesuatu yang aneh yang ada di belakang blok rumah saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12, dan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan geng Burung Hantu Misteri Jam 12. Kisah yang pertama ingin saya bacakan pada tengah malam ini adalah pengalaman seorang pendengar. Ini datang dari Malaysia. Dan kiriman ini datang dari sebuah kampung. Tapi beliau rahsiakan kampungnya sebab takut nanti mungkin ada yang tersinggung perasaan apabila mendengar kisah yang mengakibatkan mayat seorang jenazah lah dikatakan di sini mendapat berita tentang kematian seseorang yang dikenali sangat-sangat di kampung saya. Dan orang ini seorang yang handal dari segi perubatan. Ramai yang berjumpa dengan dia, tapi ada juga yang tak suka atas khidmat yang disediakan di kampung kami. Ada kata apa yang dilakukan menyeleweng. Ada juga yang tak suka dengan perbuatan, cara-cara dia merawat pesakit-pesakitnya. Tapi dengar kabar ramai orang telah pun dia bantu. Jadi tak tahulah yang mana satu yang benar. Cerita yang dia menggunakan jin, kadam untuk segala khidmat yang diberikan, ataupun saya nak harus percaya yang dia telah pun membantu banyak orang. Begini kisahnya, Kisi. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini apabila si Polan ni lah, seorang tukang obat handalan, meninggal dunia di kampung yang saya diami. Percaya ataupun tidak, inilah kisah dalam Misteri Jam 12. Kisah ini berlaku lebih kurang 8 tahun yang lalu, pendengar ya, 897. Apabila mendapat berita ini pada jam 7 lebih malam tentang saya berikan nama samaran Tok Ai. Tentang Tok Ai dalam keadaan nazak dan sakit. Ramai terus mendapat berita. Biasalah, kalau seseorang ni dikenali di kampung, orang tu sakit, orang tu dah baik sakit, orang tu keluar negeri, orang tu tolong ni semua akan tahu dalam sekelip mata. Lagi-lagi dengan kampung saya yang agak kecil ni, Kisi. Bila Tok Ai dalam keadaan nazak, berita tersebar luas dan ramai orang mula rasa takut. Bukan apa, sebenarnya Tok Ai ni memelihara katanya banyak kadam dan jin. Kalau dia meninggal dunia, apa akan jadi dengan jin-jin yang dia pelihara? Adakah jin ini akan ikut sama masuk ke alam kubur, ataupun jin ini akan terlepas dan mengganggu penduduk-penduduk kampung? Saya di sini ingin berkongsi pengalaman. Pada malam jam 7 lebih malam mendapat berita tentang pemergian Tok Ai.
Saya mula suruh anak dengan isteri saya duduk dalam rumah, jangan keluar. Dan juga ramai orang-orang kampung tak ada yang lepak dekat kedai kopi, dekat warung, tidak ada kisi. Semua masing-masing berada dalam rumah dan tidak ingin keluar. Dengar-dengar kabar bila Tok Ai ni meninggal dunia, difahamkan jin yang ada dalam tubuh Tok Ai, dalam jagaan Tok Ai akan terlepas antara dia mengembuskan nafas terakhir sampai sebelum subuh. Barang siapa yang berada di luar rumah, orang itu secara nak ataupun tidak akan memiliki saka jin yang dimiliki oleh arwahnya Tok Ai. Dipendekkan cerita, Casey, saya tak tahu sebenarnya adakah ini benar ataupun tidak, tapi saya rasa lebih baik saya berwaspada. Lebih baik saya menghalang sebelum ia terjadi, dan kalau nak merawat akan makan masa yang lama, Casey. Saya dah arahkan isteri duduk rumah, anak-anak duduk rumah, dan Casey bayangkan, anak dengan isteri dah tidur sebilik. Anak saya memang kalau tidur bilik berasingan. Saya ada 3 orang anak. Isteri dengan saya sebilik, anak saya yang lain, anak perempuan 1 bilik 2 orang, anak lelaki 1 lagi bilik seorang. Tapi malam tu kita tidur beramai-ramai. Isteri saya dalam bilik tidur dengan anak-anak atas lantai, tidur rapat-rapat kerana takut, Casey. Bila tiba 12 lebih tengah malam, Assalamualaikum, saya dengar suara Tok Ai. Tok Ai ni orangnya suka merokok. Jadi bila dia berbual, suaranya, bila dia bercakap ni, suaranya agak garau dan basah. Jadi bila saya dengar dekat tingkap, ada orang beri salam, suara serupa arwah yang telah pun meninggal dunia. Assalamualaikum. Nasib baiklah anak-anak dengan isteri saya dah nyenyak tidur. Saya yang tak boleh tidur sebab khawatirkan mereka. Assalamualaikum. Pendengar Ria 897, gangguan yang saya hadapi pada malam itu berlaku selama lebih kurang 15-20 minit. Selepas tu gangguan tu hilang. Mungkin dia bergerak ke tempat yang lain. Siapa yang berada dekat luar pada malam meninggalnya Tok Ai, nasib masing-masing lah. Betul, Casey. Saya tak boleh cerita selebihnya sebab agak sensitif sedikit. Setakat di sini sajalah apa yang saya ingin beritahu. Kadang-kadang bila kita dengar kabar-kabar angin, ada baiknya juga kita berwaspada. Bukan nak percaya 100%, tapi berwaspada itu lebih baik daripada kita tidak indahkan segala kabar yang disampaikan. Ada baik kita bertanya pada orang yang lebih mengetahui. Kalau tidak pun, kita harus cuba undur ke belakang sedikit. Takut-takut berita kabar angin yang disampaikan adalah berita yang benar-benar berlaku. Kiriman daripada Nur Syafiq kata, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Nur Syafiq. Saya nak berkongsi satu pengalaman. Yang ini berlaku apabila saya sedang menunggu bas yang terakhir. Dan saya dekat bus stop ni bersama dengan seorang makcik lah. Makcik ni duduk sebelah bahagian hujung perhentian bas. Saya duduk di other side lah, katanya lagi bahagian sebelah hujung. Di bus stop tu ada 3 bahagian tempat duduk lah. Sebelah kiri, tengah dan sebelah kanan. Makcik ni duduk paling sebelah kanan bus stop, saya paling sebelah kiri. Dan tengah duduk ni, tengah tunggu bas. Kalau tak silap saya, itu adalah bas yang terakhir. Saya sedang bermain handphone. Makcik ni bangun, datang jalan dekat saya. Dia kata, Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam cik. Dalam hati aku ni, apa ni makcik ni nak ni? Takut juga Casey, seorang-seorang dekat bus stop. Kemudian minta maaf, boleh makcik duduk sebelah tak? Oh boleh cik, silakan. Makcik ni kemudian tengok saya, kata minta maaf nak, makcik tak sedar hati lah nak. Perempuan kat ujung tu seram makcik tengok, kata makcik ni pada saya.
Saya pun sebenarnya macam malas tau, dan takut nak layan makcik ni. Takut-takut ke si, tahu-tahu nanti dia buka story tu ke ni, saya tak tengok ujung, saya tengok dia, saya senyum. Ya cik, tak apa cik duduk sini makcik, saya mata masih memandang handphone, tapi saya sedang bercakap dengan dia. Makcik tunggu bas nombor berapa? Dia pun cakap lah, bas nombor sama dengan saya yang sedang tunggu. Oh, saya pun nak naik bas yang sama. Jadi pendengar Ria 897, bila bas dah sampai, saya dengan makcik tu pun berdiri, kita tahan bas. Dan makcik ni masih pusing, toleh. Dan saya kasih makcik ni naik dululah, sebab dia takut sangat. Yang terperanjat, apabila saya toleh, saya tengok dekat tempat duduk yang makcik sedang tenung, dan katanya takut ada perempuan ni, menyeramkan. Tidak ada sesiapa pun yang saya nampak. Dan saya rasa curiga tau Kisi. Daripada saya macam malas nak layan, mungkin makcik ni saja nak takut-takutkan saya. Dah masuk dalam bas, dah tap EZ-Link saya. Makcik ni pun duduk bahagian depan, betul-betul dekat belakang pemandu bas. Saya pun tengok makcik ni, saya tanya, makcik minta maaf, tadi makcik cakap nampak perempuan kan? Ada lagi tak? Ada, tu nampak tengah duduk tu. Kau jangan tengok dia sangat. Saya pun tengok makcik ni lain macam, saya jenguk dekat luar. Baik-baik saya nak duduk belakang, saya duduk depan Kisi. Sepanjang perjalanan, terpaksa saya berbual dengan makcik ni. Makcik ni ajak chatting. Saya pun bercakap-cakap sampai dekat interchange, dan kami pun pulang jalan berasingan. Tapi Kisi, saya yakin makcik tu bukan main-main. Daripada duduk seorang diri, dia bangun, jalan ke tempat saya, katanya nak duduk dengan saya, boleh tak? Dia takut perempuan dekat ujung duduk sebelah dia tu seram sangat. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897. Jangan lupa untuk bersama dengan kami dalam rancangan Misteri Jam 12 #Jom MJ12. Ingat, apa jua gambar yang anda nak kongsi, apa jua mungkin komen yang anda ingin berikan, kalau boleh anda hashtag kan, #Jom MJ12. Jadi supaya senang saya mencari gambar-gambar yang anda kongsi dalam rancangan MJ12. Pendengar Ria 897, Misteri Jam 12 sememangnya 100% hanya sekadar hiburan, dan kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda semua. Entah benar ataupun tidak, jangan mudah kita percaya. Sekali lagi peringatan pada semua. Ini kiriman daripada Kak Salma. Kak Salma mana ni? Ini dia, Kak Salma Jumari, yang ingin saya bacakan pengalaman beliau. Dan katanya, saya pernah tinggal sebagai seorang anak angkat bersama dengan seorang nenek ni lah. Waktu itu ibu dan ibu bapa saya ni tidak berada di samping saya sejak saya kecil sampailah usia saya 18 tahun. Kedua-dua orang tua saya Kisi, kedua-dua orang tua saya memang sedih sangat-sangat, tapi apakan daya, inilah hakikatnya hidup, kadang-kadang penuh cabaran. Bayangkan kedua orang tua kepada Kak Salma pada waktu dia kecil dahulu berada di penjara kerana kesalahan, dan berada di penjara untuk lebih kurang 20 tahun. Jadi Kak Salma sejak beliau usia 2 tahun ni telah pun dipelihara oleh seorang nenek, dan nenek ni adalah seorang tukang ubat, seorang bomo. Dia walaupun bomo, tukang ubat ni, dia tidak pernah abaikan tanggungjawab dia kepada Kak Salma. Kak Salma bukanlah nak cakap cerita tentang Kak Salma diganggu, bukan, tetapi lebih kepada pengalaman Kak Salma duduk dalam rumah tu. Macam-macam kes yang Kak Salma pernah nampak. Antara kes yang Kak Salma nak ceritakan kepada Kisi dalam rancangan Misteri Jam 12 ni adalah kes yang melibatkan pesakit-pesakit yang datang untuk dirawat, untuk dirawat oleh nenek, seorang nenek yang memelihara Kak Salma, yang Kak Salma panggil mak pada waktu itu. Dan Kisi, pengalaman ini Kak Salma nak ketengahkan. Kak Salma harap tidaklah ada yang tersinggung. Mungkin kalau yang terasa kisah ini tidak ada kena-mengena dengan anda, cuma apa yang Kak Salma boleh ingat, Kak Salma kongsilah dalam MJ12. Antara pesakit yang Kak Salma pernah nampak adalah pesakit yang dikatakan dibuat orang. Macam-macam kes. Ada yang Kak Salma pernah nampak depan mata, di mana mak Kak Salma pada waktu itulah merawat seorang pesakit wanita ni. Difahamkan dia dibuat
dibuat orang. Waktu tu umur Kak Salma kalau tak silap baru 12 tahun. Sebenarnya kalau sebelum tu memanglah Kak Salma ni takut tapi semakin usia meningkat semakin biasa. Dan pada usia 12 tahun ni pernah Kak Salma teringat dahulu seorang wanita ni dibuat orang. Dan apabila mak Kak Salma ni mula merenjis-renjis air dan melapikkan daun sirih dekat bahagian belakang sambil menepuk-nepuk belakang wanita yang dikatakan disihir. Teruk sangat-sangat keadaannya. Wanita itu terbatuk-batuk. Okey, saya cuba lakonkan. Saya dah faham kisah Kak Salma ni agak panjang. Saya dah pendekkan. Dan mungkin inilah situasi waktu Kak Salma menyaksikan, melihat sendiri dengan matanya kejadian di rumah mak angkat seorang bomo ataupun seorang perawat tukang ubat. Jadi saudara, seperti kata Kak Salma, mak lapikkan sirih di belakang tubuh belakang wanita yang sakit. Sirih itu dilekap-lekapkan kemudian ditepuk-tepuk. Mak Kak Salma kata dia sedang membaca sesuatu tapi saya tak faham apa yang dibacakan oleh mak. Tiba-tiba wanita itu, keluar kau. Pendengar, sebelum wanita tu muntah, wanita ni seolah-olah dalam keadaan kesakitan. Dia nak muntah, tapi sambil dia nak muntah tu, memaksa muntah tu keluar, dia cakap sesuatu dengan nada suara yang sakit. Katanya dia dalam keadaan kesakitan. Tolonglah, tolong. Perit sangat-sangat katanya. Misal katalah, ketika mak Kak Salma pada waktu itu merawat wanita ini, tolong, sakit. Apa sakit? Bila Kak Salma ternampak, terperanjat Casey dan kasihan melihat wanita tersebut. Tahu-tahu Casey, baru wanita tu muntah ke semuanya dalam besin yang diletakkan depan wanita tersebut. Semua keluar. Itu muntah yang pertama. Setelah habis selesai proses lah, saya tak nak cerita lebih panjang nanti ada yang tak boleh dengar, ada pula yang nak termuntah. Terperanjat Casey bila mak Kak Salma tunjukkan kepada dua orang yang ada dalam bilik itu. Nampak ni? Nampak? Salma, sini. Mak panggil. Salma waktu tu sedang berada di ruang tamu, sedang terjenguk-jenguk. Tengok ni. Nampak tak? Ni jarum. Casey, jarum lebih besar daripada jarum yang orang gunakan untuk jahit pakaian. Lebih besar dari itu. Jarum tu Casey, anda bayangkan pendengar Ria 897, berada dalam tubuh badan wanita tersebut. Kemudian wanita tu kata nak muntah lagi. Nek, saya nak muntah lagi, Nek. Nek, saya nak muntah lagi. Sakit, Nek. Nek, sakit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pendengar Ria, saya lihat wanita tu tersiksa batinnya. Nak muntah lagi katanya. Tolonglah, Nek, sakit, Nek, sakit. Mak saya tak boleh buat apa-apa. Memang benda tu nak keluar akan tercucuk-cucuk kerungkung tegaknya. Tapi bagus kalau dia muntah, sihir yang dikenakan akan hilang, akan dihapuskan. Selagi dia tak muntah, kata mak, selagi itulah dia akan merana. Kesian Casey. Dia genggam tangan orang yang datang bersama dengan dia kuat sangat, sampai orang tu pun dapat rasakan kesakitan genggaman wanita yang disihir itu. Masya Allah, kejam sungguh perbuatan manusia. Ini adalah perbuatan manusia di dunia. Bila mereka mati, akhirat akan membalas segala perbuatan yang terkutuk ini. Wanita itu menjadi lemah setelah sesi rawatan. Sebenarnya Kak Salma ada banyak cerita. Yalah, mak angkat kakak kan seorang tukang ubat. Bila dia meninggal itulah
Saat paling sedih sangat. Tapi Alhamdulillah, tidak ada satu saka pun yang diturunkan kepada kakak. Sekarang ni kakak dah berumah tangga, dah ada anak pun. Tapi bila mengenang kenangan dahulu, memang tak dapat dilupakan. Terima kasih Casey. Dan juga selamat tengah malam kepada pendengar Misteri Jam 12. Jadi kiriman selanjutnya ingin saya ketengahkan dalam rancangan MJ12 datang daripada Mbak Yuli. Mbak Yuli adalah seorang pekerja dari Indonesia yang bertugas di Singapura. Katanya Mbak Yuli, Casey, saya ingin berkongsi. Ini saya cuba terjemahkanlah seberapa faham, sebabnya ini bahasa yang gunakan. Baik, Mbak Yuli kata ini tentang satu kejadian berlaku di kampungnya, iaitu di Surabaya, dan peristiwa ini di dalam kamar ataupun dalam bilik tidur lah. Dalam bilik tidur ni ada cermin, dan cermin ini adalah satu-satunya cermin dalam rumah kami. Tidak ada cermin yang lain. Jadi cermin ini digunakan oleh saya. Kata waktu itu masih belum berumah tangga. Saya sebagai seorang anak gadis berusia 16 tahun. Jadi adik-beradik saya semua adalah perempuan. Ya, saya adalah yang tengah, dan saya ada lagi 2 orang kakak dan seorang adik bongsu. Kita ada 4 orang. Ibu dan yang menjaga kami, ayah telah pun meninggal dunia. Pengalaman Mbak Yuli menceritakan tentang cermin di dalam rumah. Ibu seringkali mengingatkan saya kalau waktu di kampung ni bulan mengambang, jangan lihat pada cermin, jangan duduk lama-lama depan cermin, bulan mengambang. Waktu-waktu lain mungkin boleh, tapi oleh kerana ibu ingin kami terbiasa dengan tidak melihat cermin pada waktu malam dan pada waktu bulan mengambang, ibu melarang kami melihat cermin pada waktu malam, khususnya kalau tidak ada apa-apa kepentingan, kata Mbak Yuli. Jadi pada suatu hari, saya ni sebenarnya waktu itu baru sahaja beli getah rambut. Yalah Casey, dulu di kampung hidupnya susah. Jadi getah rambut yang saya beli ni memang cantik sangat. Jadi saya ni tak sabar nak cuba di getah rambut yang dibeli itulah, nak duduk depan cermin, nak cuba tengok rambut bagaimana yang boleh saya ikat. Jadi saya dengan adik saya, adik bongsu ni lah, saya kan yang tengah. Jadi dengan adik bongsu masuk ke dalam bilik, kamar tidur ni, kata beliau, tutup pintu. Dan kami pada malam itu tidak terfikir pun waktu itu adalah waktu bulan mengambang. Ya, bulan mengambang penuh lah. Dia tak boleh bulan mengambang setengah, 3 suku, 4 suku tak boleh. Kata Mbak Yuli, bulan mengambang penuh. Memang tidak dibenarkan. Ya, waktu di kampung saya di Surabaya ini, waktu bulan mengambang penuh, kata ibu saya lah, memandang ke arah cermin pada waktu maghrib. Itu waktu malam. Jadi saya pun pulang ke rumah dengan segera saya memanggil adik saya. Adik sini. Ni aku baru beli ni, jom. Jadi kita pun masuk ke dalam bilik, tutup pintu tanpa diketahui oleh ibu. Sedangkan main dengan rambut, adik aku bantu akulah ikat rambut. Ya, ke kiri, ke kanan, ke belakang, depan. Tengok, wah cantik betul lah getah rambut yang dibeli ni. Dan adik aku pun mau cubalah. Jadi dia duduk di depan dan aku sedang andu. Dan waktu aku sedang andu betulkan rambut adikku, kata beliau ketika dia sedang betulkan rambut, ikat dah kiri kanan ke bawa ponytail, aku perasan di belakang aku macam ada orang jenguk. Jadi adik aku sedang duduk di hadapan, di atas bangku. Aku berdiri di belakangnya sedang ikat getah pada rambutnya. Di belakangku ada orang lagi, seorang perempuan, matanya besar, bulat, terbeliak, dan hanya nampak bahagian mata sedang menjenguk daripada celah bahu, leher, macam ada orang pandang tengok senyum, lama ditenung. Aku terdiam seketika. Kemudian adik aku, Yuli, kenapa berhenti? Tanya adik aku. Yuli, kenapa? Aku diam lagi. Aku cuba ikat lagi. Sekali lagi benda tu menjelma, kali ini di bahu sebelah kiri. Menjelma antara bahu dengan leher. Di sudut itu macam nampak orang terjenguk. Yuli, kenapa dengan kamu ni? Tanya adik aku. Aku berhenti, aku kata, adik, yalah, enggak bisa lah dik, kita hentikan aja lah. Bila aku menjenguk di jendela bilik kamar tidurku, ya Allah, bulan mengambang penuh.
Casey, nak tahu tak? Sebabnya, satu ketika dahulu, ibu aku pernah ceritakan di kampungku ada seorang wanita yang telah pun membunuh dirinya di depan cermin waktu bulan mengambang, sambil dia mengambil pisau mengerat tangan kiri dan kanan, nadinya di sebelah kiri dan kanan. Bila dia kerat, sambil tu dia kata, bulan mengambang, bulan mengambang, nanti kau lihat ku datang. Bulan mengambang, bulan mengambang, nanti kau lihat ku datang. Dia sebut, dia menyanyi, sampaikan darah mengalir habis. Dia mati secara perlahan-lahan di hadapan cerminnya. Bila dia meninggal dunia, tersebar berita mengatakan, bila bulan mengambang, jangan lihat pada cermin waktu maghrib saja, sebab dia akan datang. Dan Casey, memang benar, aku dengan adikku diganggu. Tapi nasib baiklah, dapat bantuan menghalau benda itu supaya tidak menghantui kami lagi. Terima kasih ya Casey, kerana sudi memilih kisahku dari Surabaya, Mbak Yuli. Aku suka ngefans sama misteri jam 12. Yang ini kiriman pendengar kita yang bernama Encik Roy. Kata Roy, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi peristiwa ini berlaku ketika saya sedang tunggu bas pada waktu malam. Dan pengalaman yang saya alami ini berlaku di salah sebuah bus stop. Salah sebuah bus stop di kawasan Boon Lay. Ini berdekatan dengan sebuah flat yang lama. Tapi flat ni saya fahamkan dah pun dirobohkan lah. Jadi pada waktu itu tengah duduk dekat bus stop. Kalau tak silap saya, waktu tu saya tengah tunggu last ataupun second last bus. Saya ni daripada rumah teman, dan saya nak balik ni dah bergegas ke bus stop lah. Sampai bus stop berdekatan dengan sebuah rumah flat lah, beberapa rumah flat yang dikatakan telah pun dirobohkan. Jadi tengah duduk, kemudian saya berdiri duduk, bas saya tak sampai-sampai ni. Dalam hati, takkan aku terlepas bas ni. Jadi bila sedang saya duduk, tiba-tiba dekat bumbung bas terdengar bunyi macam ada benda jatuh. Kemudian benda tu hentak-hentak kaki beberapa kali tau. Saya ni sampaikan keluar daripada bawah bus stop tu, saya mendongak ke atas untuk tengoklah apa benda yang bunyi dan jatuh di atas bumbung bus stop. Tapi tidak nampak apa-apa, tidak saya kelihatan pun lah ada benda ke buah ke tak tahulah. Saya masuk balik dekat kawasan bus stop tu, perhentian bas, dan saya nantikan giliran saya pula. Beberapa saat kemudian, setelah gangguan di atas bumbung tu, saya dengar dari jauh suara seseorang memberitahu saya, katanya lah supaya saya terdengar suara seseorang ataupun sesuatu memberitahu saya supaya berhati-hati. Saya pun rasa pelik tau. Saya dengar macam dia kata, hati-hati, hati-hati. Saya toleh ke belakang, memang tak nampak apa-apa. Kawasan rumah tu memang sunyi dan gelap. Apa yang berlaku Casey, bila bas sampai, saya pun naik bas. Alangkah terperanjatnya apabila bas tu berlalu pergi, saya sempat toleh ke belakang. Dekat bus stop Casey, saya nampak ada 3 orang wanita, 3 perempuan dengan pakaian yang sama, rambut sama hitam panjang rambutnya, sambil tunggu bas menunduk kepala ke bawah. Alangkah terkejutnya saya dan rasa gembira dapat naik bas saya dan tinggalkan kawasan perhentian bas. Sekarang ini perhentian bas yang disebutkan dah tak ada lagi. Dengan blok-blok yang saya rasa berantu tu pun dah tak ada lagi, dah dirubuhkan untuk pembangunan. Terima kasih dan selamat tengah malam.